Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Moderator ya, Puan Aida, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya mengucapkan tahniah dan juga jutaan terima kasih ya kepada Persatuan Kanser Kenwork ya yang sentiasa bertumpu lumus ya untuk memastikan semua peserta dan juga ahli-ahli mendapat manfaat terutamanya dari segi kesihatan, pemakanan dan sebagainya. Dan saya sangat berterima kasih dan menyokong 100% dan juga sebarang aktiviti saya akan cuba sedaya payalah untuk bersama-sama menjayakannya. Dan tidak lupa juga kepada Prof Maznah, ya, Dr. Azlina dan juga Dr. Nazira yang sentiasa menerajui ya, program dan juga persatuan ini. Terima kasih juga kepada semua peserta yang hadir. Dan saya harap pada pagi ini kita sama-sama ya untuk berkongsi dan juga mungkin menambahkan lagi kan ilmu pengetahuan ya, terutamanya di dalam bidang pemakanan yang mana ini juga menjurus kepada pencegahan penyakit kronik dan juga untuk mencegah pengulangan kanser ya. So baiklah, saya izinkan saya share slide untuk kita pada pagi ini. Okey, boleh nampak Boleh doktor. Okey, terima kasih. Okey, kita mulakan pada pagi ini ya. Pada pagi ini saya akan berbincang lebih mengenai pemakanan sihat bagi pencegahan penyakit kronik ya, dan terutama penyakit kronik ini termasuk jugalah ya kanser, diabetes, hypertension, kardiovaskular yang mana dia pun merupakan konsep ataupun pengurusan pemakanan yang sama ya, dan juga kita ingin mengelakkan pengulangan kanser ya. Okay. Dan kita maklum ya pada bulan Mac, setiap bulan Mac merupakan bulan kesedaran kanser yang mana dia lebih spesifik lah untuk bulan ini pada kolon kanser ataupun kanser usus ya, dan kita ada banyak beberapa lagi bulan kesedaran, iaitu contohnya bulan kesedaran kanser payudara dan seterusnya ya. Okey. Okey. Untuk pada hari ini ya, kita lihat kepada definisi ya mengenai pemakanan sihat. Apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan sihat? Kalau kita lihat secara saintifik ataupun secara definisinya, pemakanan sihat ni ialah apabila kita makan pelbagai jenis makanan yang mana pelbagai jenis makanan ni dapat membekalkan nutrien yang sangat diperlukan bagi kita menjaga kesihatan tubuh badan. Dan nutrien yang dibekalkan adalah terdiri pada karbohidrat ya, protein, lemak, air, vitamin dan juga mineral ya. Dan konsep pemakanan sihat ya untuk secara umum dan juga untuk pencegahan pengulangan kanser adalah merupakan pemakanan ataupun kita makan secara seimbang, makan pelbagai makanan dan juga dalam kuantiti yang kesederhanaan ya ataupun moderate. Right. Bila kita sentuh mengenai pemakanan sihat ataupun makan secara sihat, dia memberi apa orang kata kepentingan ya, yang mana dapat memekalkan zat dan nutrien yang mencukupi. Seperti yang saya katakan tadi, pelbagai nutrien diperlukan dalam badan yang sudah dapat membekalkan zat dan nutrien yang cukup. Di samping itu juga dia dapat memberikan tenaga yang diperlukan dalam aktiviti yang dilakukan. Yang ini saya akan panjangkan lagi ataupun saya akan huraikan pada slide yang akan datang. Yang paling utama dalam kepentingan pemakanan sihat
merupakan ataupun memberi ataupun dapat kita mengawal berat badan, dan yang terakhir dapat mengurangkan risiko menghadapi penyakit kronik dan juga pengulangan kanser ya. Konsep pemakanan sihat ni bukan sahaja secara umum dan kepentingan tersebut, tetapi kita perlu lihat juga dari segi pengulangan kanser ataupun kita katakan prevention dan juga survival ya kanser. Kita tahu kanser ni merupakan satu proses yang kontinuum ataupun progresif, dia sentiasa berlanjutan ya, bermula pada sebab kita tahu setiap manusia ataupun individu mengandungi sel kanser, tetapi akan menjadi kanser sekiranya berada dalam keadaan malignant ya, sel tu secara bermutasi. Bermaksud bila kita didiagnos sebagai pesakit kanser, dan kita ada fasa-fasa yang tersendiri, iaitu pada peringkat rawatan, pada peringkat paliatif, pada peringkat survival ya, ataupun kita katakan preventif sebelum kita didiagnosis. Dan pada pagi ini dia lebih kepada survival, iaitu pada peringkat pencegahan dan juga pada peringkat mengelak pengulangan kanser. Dan ini sangat diberi keutamaan ya, dan telah dibuktikan daripada saintifik ya, bukti sokongan saintifik, iaitu daripada World Cancer Research Fund yang menyurus kepada 10 saranan ya, terutamanya dari segi mengekalkan berat badan, melakukan aktiviti fizikal dan juga seterusnya ya. Dan dalam saranan yang disarankan ini juga bukan sahaja kepada individu yang mengidap kanser, tetapi juga khas kepada umum, juga kepada golongan umum yang dapat yang ingin mengelakkan sebarang penyakit kronik ya. Right. Okey, bila kita kata pemakanan sihat, yang utama adalah pengurusannya. Kita pastikan bahawa ataupun kita katakan objektif utama ataupun aim kita adalah kita dapat mengekalkan berat badan yang unggul ya. Saya rasa seluruh peserta telah tahu ya bagaimana nak mendapat berat badan unggul dengan mengukur berat badan ya, dan juga ketinggian ya. Daripada pengukuran berat badan dan ketinggian tersebut, kita akan ada formula yang akan diberikan, iaitu di mana berat dibahagikan dengan tinggi kuasa 2 dalam unit meter, dan kita akan dapat nilai BMI ataupun indeks jisim tubuh ataupun body mass index. Dan body mass index ini akan dilihat daripada kriteria ya, sama ada status berat badan kita berada dalam kriteria kurang berat badan, normal berlebihan berat badan ataupun obes yang disarankan oleh WHO 2004 ya. Sekiranya berat dan juga tinggi yang diukur dan dipadankan dengan formula yang diberikan, sekiranya kita berada ya, contoh tadi BMI-nya ialah 20.82, bermaksud individu tersebut berada dalam status berat badan yang normal ya. Ini adalah salah satu cara untuk kita tentukan status berat badan kita ya. Dan yang kedua, kita tahu status ataupun prevalence obesity dan berat badan yang berlebihan juga boleh diindikasikan melalui ukuran lilitan pinggang ya. Dan ukuran tersebut ya akan dipadankan mengikut apa orang kata jantina ya. Untuk lelaki lilitan mestilah kurang daripada 90 cm, manakala perempuan kurang daripada 80 cm ya. Dan indikator ya ataupun kita panggil obesity abdominalnya adalah orang kata gold standard ya, merupakan indikator yang sangat bagus bagi menentukan sama ada individu tersebut mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi mendapat penyakit kronik, terutamanya kanser ya, diabetes, hypertension dan juga penyakit jantung ya. Dan kita tahu ya, kalau kita lihat ya daripada pada tahun 2000
11 daripada sumber WHO prevalence obesity ataupun lebihan berat badan terutamanya di negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Kemboja dan sebagainya. Malaysia merupakan negara yang tertinggi kadar percentage atau prevalence berat badan yang berlebihan dan obesity menjurus kepada 50% So ini sangat membimbangkan kalau kita lihat, nanti saya share lagi data yang terkini yang kita kumpulkan, data statistik yang dikumpulkan oleh Malaysia dalam report iaitu National Health Mobility Survey yang dikeluarkan pada 2019 terutamanya pada populasi Malaysia. Ini bila kita bandingkan negara kita iaitu negara Malaysia dengan Asia Tenggara, menunjukkan betapa tingginya peratusan berat badan yang berlebihan dan obesity yang berada di negara Malaysia. Dan kesan-kesan berat badan ataupun lebihan berat badan dan juga obesity ini sangat-sangat terutamanya sangat membimbangkan sebab apa? Dia memberikan komplikasi bukan sahaja kepada jantung, hormon, buah pinggang dan juga kepada penyakit-penyakit kronik terutamanya kanser dan faktor ini telah dikenal pasti dan disokong secara saintifik bahawa berat badan merupakan risiko yang sangat tinggi untuk mendapat penyakit kanser, beberapa jenis penyakit kanser terutamanya kanser kolon iaitu usus, buah payudara, cervix dan itu berat badan ini merupakan faktor risiko untuk meningkatkan kanser tersebut. Dan ini adalah yang saya katakan tadi yang telah dikeluarkan oleh Malaysia di bawah IKU National Health and Mobility Survey pada tahun 2019 yang mana kita lihat peratusan itu akan meningkat pada tahun 2019 sehingga 2011 hingga 2019 dan kalau kita lihat kepada ratio ataupun purata dalam 2 orang dewasa di Malaysia sebab kajian ini dilakukan kepada golongan dewasa yang berumur lebih daripada 18 tahun so bila kita bandingkan 2 orang dewasa ni, satu daripada 2 orang dewasa ni akan berada dalam kategori yang berlebihan berat badan dan juga obes. Dan kalau kita lihat daripada ukuran lilitan pinggang yang boleh menunjukkan kadar ataupun menunjukkan keadaan obesity abdominal tersebut terdapat seorang daripada 2. Bayangkanlah maksudnya kalau ada 10 orang, separuh daripada tu mesti lebih berat badan, obes dan juga ukuran lilitan pinggang ni sangat tinggi yang akan menyebabkan berada dalam kategori obesity abdominal. Right. Saya dah jelaskan secara keseluruhan apa itu pemakanan sihat, kepentingannya dan juga kita kita relatekan juga dengan saranan yang diberikan oleh WCRF terutamanya bagi pencegahan kanser dan juga pengulangan kanser dan konsep pengurusan pemakanan sihat bukan sahaja daripada pemakanan tetapi yang paling penting ialah faktor yang menjurus keadaan penyakit tersebut ialah kita perlu mengekalkan berat badan. Dan untuk kali ini yang paling utama yang kita akan bincangkan ialah panduan pemakanan, right? Dan bila kita sebut mengenai panduan pemakanan kita kena lihat tentang pengambilan kalori bagi setiap individu So kalori ini bermaksud tenaga yang diperlukan adalah daripada makanan yang kita makan So kilokalori merupakan unit ukuran untuk tenaga tersebut. Dan pengambilan makanan ataupun kita katakan bahawa kalori yang diperlukan seseorang individu tu perlu diseimbangkan dengan aktiviti fizikal So bila kita lihat tenaga yang tidak seimbang ni adalah bila
kita makan kurang, terlalu banyak membuat aktiviti ya. Kalau kita makan terlalu banyak dan kurang melakukan aktiviti pun menunjukkan bahawa tenaga yang diperlukan ataupun tenaga yang dibekalkan tersebut tidak seimbang ya. Dan kalau kita tengok lebih makan berbanding lebih kurang aktiviti boleh menjurus kepada berlebihan berat badan. Dan paling bagus ya dalam konsep panduan pengurusan pemakanan adalah keseimbangan, yang mana tenaga masuk dan tenaga keluar adalah seimbang ataupun berada dalam kesetaraan ya. Right. Bila kita sebut mengenai tenaga dan setiap individu, berapa banyak yang diperlukan dalam sehari ya, dan setiap jumlah tenaga yang diperlukan ni adalah dipengaruhi, yang pertamanya ialah jantina, yang keduanya umur, ketinggian, berat badan individu tersebut, seterusnya ialah tahap fizikal, aktiviti fizikal dan juga kadar metabolisme individu. Dan bagaimana kita lihat secara umum ya, okey, kalau kita lihat bermaksud setiap individu ya, macam saya dengan Puan Moderator iaitu Puan Aida, kadar ataupun jumlah tenaga yang diperlukan untuk kami berdua adalah berbeza. Kalau saya lihat dari segi jantina sama iaitu perempuan, tetapi dari segi umur berbeza, dari segi BMI saya berbeza, aktiviti saya dan Puan Aida mungkin berbeza ya. Dan daripada situ jumlah yang diperlukan ataupun jumlah tenaga diperlukan perlu berbeza, yang mana kami ada satu formula ataupun kalau kita lihat secara umum, contohnya macam saya mungkin perlukan hanya 1,500 ya, ataupun saya boleh dan Puan Aida mungkin boleh juga sama dengan 1,500 ya, bergantung kepada faktor-faktor tersebut ya. Tetapi lebih mudah secara umum untuk populasi yang sihat ataupun untuk mencegah peningkatan berat badan ataupun kita memerlukan keseimbangan tenaga bagi warga tua ya, iaitu warga emas yang berumur lebih daripada 60 tahun, wanita dan juga lelaki ya. Perlu mengambil ataupun tenaga yang diperlukan adalah sekitar 1,500 kilokalori per hari ya. Manakala bagi wanita yang mempunyai tahap fizikal yang sederhana aktif ya, remaja perempuan, kanak-kanak dan juga lelaki ya, tetapi aktiviti fizikalnya sangat sedentary ataupun tidak aktif, jadi jumlah tenaga yang diperlukan adalah sekitar 2,000 kalori per hari. Manakala bagi jumlah tenaga yang tinggi iaitu lebih kurang dalam 2,500 kilokalori adalah tertumpu kepada lelaki atau perempuan, lelaki dan juga perempuan yang mempunyai berat badan yang kurang ya, kita kata dia underweight ya, dan juga wanita yang sangat aktif, lelaki yang aktif dan juga remaja lelaki. Jumlah tenaga yang diperlukan sehari adalah 2,500 kilokalori. Okey. Bila kita dah tahu mengenai jumlah tenaga yang diperlukan, konsep pengurusan berat badan yang perlu dititik beratkan selalunya kita melalui piramid makanan Malaysia ya. Ini merupakan piramid makanan Malaysia yang terbaru pada tahun 2020 ya, dan bilangan saja ni berdasarkan kepada nilai 1,500 hingga 2,300 kilokalori, dan pada aras bawah tersebut ya, aras piramid yang terbawah adalah sajian ataupun hidangan yang dibenarkan dalam bentuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan aras yang kedua adalah daripada kumpulan makanan daripada bijirin ya, nasi dan juga ubi-ubian, dan pada tahap yang kedua ataupun aras kedua adalah sumber-sumber yang mengandungi tinggi protein ya, iaitu susu ya, dan juga sumber haiwan contohnya ikan ya, daging dan juga ayam ya. Dan yang terakhir ataupun aras yang paling tinggi yang perlu dihadkan pengambilan adalah daripada kumpulan
makanan yang terdiri pada minyak, gula dan juga garam. Dan konsep yang kedua yang selalu saya tekankan di dalam klinik bagi mengekalkan ataupun pengurusan berat badan, penggunaan pinggan sihat Malaysia. Saya rasa semua orang dah tahu pinggan sihat Malaysia. Saya harap semua peserta dapat pakai pinggan sihat Malaysia ni dengan secara baik dalam kita menguruskan berat badan dan dalam kita mengambil makanan kita seharian. Pinggan sihat Malaysia ni kita panggil suku-suku separuh. Apa yang dimaksudkan suku? Maksudnya kuantiti suku tu berdatangnya daripada sumber protein iaitu ikan, ayam, daging dan kekacang. Manakala kuantiti suku yang seterusnya adalah daripada kumpulan makanan yang terdiri pada bijirin, nasi, roti dan juga ubi-ubian. Manakala setengah pinggan tersebut, kita ambil pinggan kita sendiri, setengah daripada pinggan tersebut daripada jumlah ataupun pelbagai sayuran-sayuran hijau. Manakala untuk buah-buahan ni biasanya saranan untuk kita sehari adalah 2 hidangan ataupun 2 serving untuk pengambilan buah. Maksudnya kita boleh ambil 2 hidangan, iaitu contohnya kalau kita ambil pisang, bermaksud kita ambil 2 pisang, iaitu untuk dimakan pada waktu makan tengah hari dan juga waktu makan malam. Sama jugalah kalau kita ambil apple ataupun orange, bermaksud kita ambil 2 biji sehari. Itu merupakan saranan yang diperlukan bagi keperluan buah-buahan. Dan di samping tu juga konsep pengurusan pemakanan sihat, pakai pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh, kita juga gunakan tangan kita sebagai panduan untuk mengambil kuantiti ataupun mengambil amount yang sesuai. Contohnya kalau protein, biasanya kalau suku ni kita lihat pada saiz tapak tangan yang macam ni, satu ni, palm ni, kita kata ini satu hidangan. Manakala buah-buahan ni kalau boleh sayuran ni dalam kuantiti telapak tangan, 2 tapak tangan dan manakala karbohidrat adalah gegaman saiz gegaman kita. Itu adalah hidangan yang diperlukan bagi kumpulan makanan yang disarankan dan daripada penggunaan tangan kita sebagai panduan tersebutlah kita boleh masukkan ataupun kita selaraskan kuantiti tersebut di dalam pinggan makanan kita ataupun kita panggil pinggan sihat. Baik. Ini adalah bentuk ataupun maksudnya apa modifikasi yang perlu kita lakukan sebelum ini, iaitu kalau kita kata kita ambil nasi dalam kuantiti yang lebih ataupun separuh daripada pinggan, jadi kita perlu tukar kepada suku-suku separuh, yang mana nasi dalam kuantiti separuh, suku lauk suku iaitu daripada sumber protein, makanya sayuran dalam setengah pinggan. Kalau kita suka kepada minuman air manis, jadi kita perlukan air kosong kita gantikan apakah penggantian yang sesuai. Baik, alright. 4 konsep pengurusan pemakanan sihat telah saya jelaskan tadi. Kita pakai piramid makanan Malaysia, kita guna pakai pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh, dan kita menggunakan panduan tangan kita untuk mendapat kuantiti yang setara dengan pinggan sihat tersebut. Dan paling penting konsep seterusnya ialah sumber makanan yang tinggi bijiran penuh yang boleh dapat daripada contohnya homemade bread, nasi, beras perang, sayur-sayuran hijau dan juga buah-buahan. Dan kenapa kita perlukan makanan yang kita katakan karbohidrat kompleks ini ialah sebab dia mengandungi kandungan serat yang sangat tinggi, dan saranan bagi pengambilan serat adalah 30 gram sehari daripada pelbagai sumber tersebut, bukan satu sumber tetapi pelbagai sumber. Itu daripada bijirin iaitu nasi, roti, sayuran dan seterusnya. Dan macam mana kita nak tahu ialah kita makan lebih kurang dalam 400 hingga 800 ataupun 5 saiz hidangan, yang mana kita akan perlu dapatkan 3 saiz hidangan dan juga 2 saiz hidangan untuk buah-buahan. Dan bila kita
makan jumlah sayuran yang banyak. Kalau satu saiz hidangan contohnya ya, sayuran hijau ya yang telah dimasak, kalau kita ambil satu cawan ya, setengah cawan sayuran hijau yang telah dimasak adalah satu saiz hidangan ya. Bermaksud kalau kita nak dapatkan 3 saiz hidangan daripada sayuran hijau, kita perlukan 1,5 cawan sayuran hijau yang telah dimasak. Kalau 2 saiz hidangan buah-buahan bermaksud 2 hidangan lah. Maksudnya contohnya 2 biji buah apple, orange dan sebagainya. Kalau tembikai maksudnya 1 pontongan ya, bukan 1 biji ya. Kalau durian itu lebih kurang 1 saiz hidangan, lebih kurang 2 hingga 3 ulas durian. Manakala kalau buah anggur 6 hingga 8 biji anggur, bukan setangkai anggur ya. Itu merupakan 1 saiz hidangan untuk buah-buahan. Right. Manakala konsep yang paling sangat penting ya, bukan saja untuk secara umum, tetapi ini telah dibuktikan saintifik ya, yang mana perlu ya, terutamanya kepada cancer survivor ataupun untuk pencegahan kanser, pencegahan pengulangan kanser, perlu kurangkan, kalau boleh kita hadkan ya, pengambilan makanan yang berproses dan juga daging merah. Makanan yang proses terdiri pada contohnya sausage ya, nugget ya, dan juga kalau makanan berproses contoh yang preservatif ya, iaitu macam jeruk dan sebagainya, itu pun salah satu juga makanan yang proses ya, makanan dalam tin ya, dan juga daging merah. Terutamanya kalau daging merah, kita hadkan pengambilan dalam sehari, ataupun kita kata dalam satu hidangan tu lebih kurang-kurang daripada 80 gram sahaja. Kalau kita makan daging tu lebih kurang dalam 2 ketul saiz kotak mancis ya. Itu yang disarankanlah untuk satu saiz hidangan ya. Dan kalau boleh daging, kita elakkan daging merah dan juga kita galakkan ataupun kita tingkatkan pemilihan daripada sumber daging tu daripada ikan dan juga daripada ayam ya. Kenapa daging merah ni disarankan untuk dihadkan pengambilan? Sebab dia mengandungi, sebab dia ada nitroamin ya, dan nitroamin ni kalau lihat daripada beberapa kajian yang telah dilakukan, menunjukkan satu faktor yang boleh meningkatkan sel kanser untuk menjadi lebih agresif ataupun berkembang secara pesat ya. Ini juga adalah yang terdapat di dalam rujukan ataupun sokongan saintifik yang telah dilakukan dan telah dikompilkan oleh WHO ataupun daripada World Cancer Research Fund, yang mana dia merupakan faktor yang paling tinggi ya, terutamanya makanan yang daripada hotdog, bacon dan salami ataupun sausages ya. Dan ini kalau daripada proses daging lah ya, proses food, penyakit-penyakit yang sangat berisiko adalah daripada kanser usus ya, sakit jantung ya, dan juga boleh meningkatkan ya risiko kepada peningkatan kadar kematian kalau kanser yang lain, terutamanya kanser prostat dan juga payudara ya. Dan untuk daging merah ya yang terdiri pada daging lembu, kambing dan juga khinzir, kalau kita lihat pada hierarki faktor risiko, dia merupakan belum lagi, dia adalah yang kedua ya. Paling tinggi adalah makanan yang berproses, daging yang diproses. Yang kedua baru daging merah lah. Dan oleh itu kita sangat menyarankan supaya pengambilan daging merah ni dihadkan ya. Dan seterusnya untuk pencegahan kanser, pencegahan pengulangan kanser adalah pengurangan pengambilan makanan tinggi lemak, terutamanya makanan yang tinggi kolesterol ya, lemak haiwan dan juga asid lemak trans ya, trans fatty acid ya. Kalau makanan tinggi lemak ni biasanya daripada makanan yang bergoreng ya,
dan juga daripada kita kata bakery, iaitu contohnya roti-roti yang ada mengalami proses hydrolation semua tersebut yang mengandungi lemak trans yang sangat tinggi. So itu adalah perlu dihadkan pengambilan, dan cara yang paling baik untuk kita terutamanya yang boleh menyediakan makanan so kaedah yang sangat baik, kita boleh meminimalkan penggunaan minyak dan juga lemak lemak tu mungkin daripada margarin dengan mentega dan minyak yang paling baik adalah minyak yang kita boleh katakan, kita kata blended oil blended oil ni ada kalau kita lihat di komersial maksudnya di pasar yang dijual di supermarket dan sebagainya, dia memang ada khusus tapi agak mahal. Dan in fact kalau kita tengok pun minyak kelapa sawit kita pun sekarang pun dah meninggi kan harga dia. Dia ada memang ada kita panggil blended oil yang mana penggunaan ataupun nisbah antara lemak tepu, sebab kita tahu lemak ni ada dua jenis lemak tepu dengan lemak tidak tepu Lemak tepu ini yang sangat berisiko untuk mendapat penyakit. Lemak tidak tepu adalah FUFA dan MUFA dan untuk kita buat blended oil, kalau kita boleh buat kalau bagus adalah dengan kita buat sendirilah, yang mana kita buat kita buat ratio ataupun nisbah yang setara. Contohnya kita ambil satu cawan minyak kelapa sawit disatukan dengan satu cawan minyak sayuran, iaitu minyak jagung dan itu merupakan orang kata kaedah yang baik untuk kita mengurangkan kadar ataupun kuantiti lemak lemak tepu di dalam minyak yang akan kita gunakan dan yang pastinya bila kita gunakan minyak sebanyak 1 sudu teh yang kecil tu, dia membekalkan 45 kalori kilokalori, dan itu adalah salah satu cara menggunakan minyak blend ataupun minyak dalam nisbah lemak tepu dan lemak tidak tepu yang setara. Yang keduanya kaedah saya rasa kebanyakan keluarga dalam rumah-rumah kita pun dah ada menggunakan air fryer dan itu adalah salah satu cara untuk mengelak kandungan lemak tepu yang tinggi, yang mana air fryer ni membantu meminimumkan penggunaan minyak dan juga mengurangkanlah deep fried tersebut dia merupakan salah satu cara kepada pemakanan ataupun penyediaan makanan yang sihat Okay. Alright. Ini yang tadi saya dah sekejap Okey, ini saya telah jelaskan tadi lemak baik dan lemak jahat iaitu saturated ataupun lemak tepu dan lemak tidak tepu. Okey, kemudian paling bagus dalam pemakanan sihat ialah pengambilan garam yang mana kalau boleh kita hadlah pengambilan garam kita dalam satu hari kurang daripada 5 gram per hari Apa yang dimaksudkan 5 gram? Contohnya kalau kita tahu garam tu mengandungi sodium kita nak elakkanlah sodium tu. So sodium paling tinggi banyak terdapat dalam garam 5 gram bermaksud 1 teaspoon ataupun 1 sudu teh garam dan kita mesti akan kata, oh saya tak makan makanan yang bergaram masing-masing ni dan saya guna garam tu sangat sedikit tetapi ingat walaupun penggunaan ataupun pengambilan garam kita yang sikit, jangan lupa kita ada sumber lain yang mengandungi kandungan sodium yang sangat tinggi, iaitu sos cili, kicap, perencah makanan ataupun kita panggil cencaluk, budu dan sebagainya ikan masin, telur masin, semualah makanan yang diawet
So untuk cara yang lebih baik ya, untuk kalau katakan kita goreng mi goreng ataupun dan sebagainya, kurangkan penggunaan sos cili dan sebagainya. Kalau kita gunakan, kita kurangkan amount, dan pada waktu penyajian dan waktu kita nak makan, jangan lagi tambah sos ya dalam hidangan yang telah dihidangkan untuk kita makan. Itu adalah satu cara yang paling mudah sangat ya untuk kita elakkan penggunaan ataupun pengambilan sodium yang tinggi. Dan kalau katakan kita gunakan, kita masak, pastikan kita boleh lebihkanlah herba ataupun rempah dalam masakannya untuk mengelak penggunaan ataupun sodium ataupun garam yang tinggi. Dan yang seterusnya adalah pengambilan gula ya. Kita tahu satu sudu teh yang menyamai 5 gram gula ni, dia menyumbang sebanyak 2 kilokalori ya, tenaga ya, 20 kilokalori tenaga. Sebenarnya kalau itu 1 teaspoon ya, kalau kita kata satu saiz hidangan gula ni, dia boleh dia punya kilokalori ialah sebanyak 60 kilokalori ya, sebab dia terdiri pada sumber karbohidrat yang ditukarkan kepada glukosa. Dan saranan pengambilan gula sehari bagi setiap individu adalah tidak lebih daripada 10 sudu teh ya. Tetapi ya, macam saya cakap tadi lah, bila kita kata saya tak makan masin, saya kurang guna garam, sama jugalah macam gula ya. Kita kata kita memang tak gunakan banyak gula dalam makanan kita, tetapi kita perlu ingat ya tentang gula yang tersembunyi di dalam makanan dan juga yang terdapat dalam minuman ya. Alright. Kalau lihat daripada kajian yang telah dilakukan dan juga mengikut saranan WHO, iaitu pengambilan gula tidak lebih daripada 10 sudu teh sehari, dan kajian menunjukkan rakyat Malaysia ni sangat bagus ya. Kalau kita lihat pengambilan gulanya cuma ambil 7 sudu teh sahaja ya. Tetapi ya, bila masuk kepada kumpulan makanan yang lain, contohnya kalau pergi kedai mamak, teh tarik, Nescafe tarik, kalau kita beli dekat nasi warung kan, kita akan nampak ada restoran kedai dan sebagainya, ada makanan ataupun kita kata kuih-kuih tradisional ya, yang mengandungi kandungan gula yang sangat tinggi ya. Dia boleh membekalkan, dan that's why kita akan kata pengambilan gula ni sangat tinggi dalam rakyat Malaysia, bukan sebab gula yang tersendiri, tetapi dia telah menambah dari segi makanan dan minuman yang mengandungi gula yang tersembunyi ya. Baik, okey, kita dah cerita ya tentang cara untuk kekalkan berat badan dan berapa kalori yang sesuai dan bagaimana kita dapat menyedia ataupun untuk mendapat pemakanan sihat. Dan saya cuba kongsikan bersama contoh ya, menu ataupun plan pemakanan, menu yang dirancang ya untuk sehari. Sekiranya kita memerlukan sebanyak 1,800 kilokalori per hari, yang mana kita mengambil 5 kali hidangan, iaitu kita ada 3 hidangan utama yang terdiri daripada sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Kalau dia ada makan snack pagi dan snack petang, maksudnya dia ada 5 kali lah. Hidangan utama ialah sarapan, makan tengah hari dan makan malam. Dan keperluan yang diperlukan dalam sehari untuk individu tersebut adalah 1,800 kilokalori ya. Dan untuk memudahkan kita ya, kalau katakan 1,800, kita buat penganggihan kalori berdasarkan setiap hidangan tersebut, yang mana hidangan utama mesti lebihlah kalorinya ya. Untuk sarapan lebih kurang 500, makan tengah hari 500 dan juga makan malam 500, bermaksud sudah ada berjumlah 1,500 kilokalori. So yang lebihan tersebut itu dalam 300 kilokalori
boleh kita agihkan sebanyak 150 kilokalori masing-masing di snack pagi dan juga di snack petang. Ya. Ini adalah contoh utama ya kalau kita nak makan ya. So masih lagi mengekalkan konsep pinggan sihat Malaysia, suku sesuku separuh. Dia ambil nasi lemak tak ada masalah, tetapi kuantiti yang telah yang disarankan mengikut panduan tangan kita, nasi tersebut ya separuh suku pinggan ya diambil protein tu daripada ke kacang ya, kacang tanah, ada ikan bilis, ada telur separuh, dan ini mencukupi untuk hidangan untuk suku pinggan tersebut dan pelbagai sayuran. Kita menghadapilah kita ada agak kesukaran ya bagi rakyat Malaysia ya, terutamanya dalam waktu sarapan ya, yang mana agak susah untuk kita dapat jumlah sayuran ya ataupun makanan yang tinggi serat dalam hidangan sarapannya. Kalau makan malam, dengan makan tengah hari, saya pasti semua orang boleh dapat ya, boleh makan, ataupun ambil sayuran. Tapi kalau sarapan ni agak susah ya. Tapi untuk memudahkannya, kalau kata kita tak makan nasi, kalau ada makan nasi lemak, kalau kita beli kat luar tu memanglah adalah sepotong je ya, timun je yang kita ada, tak cukup pun satu saiz hidangan bagi sayuran ya. Apa yang boleh dilakukan ya, apa yang saya selalu lakukan, saya pastikan kalau saya ke office, saya bawa timun sekali, saya makan dengan satu biji timun tu lah. Ataupun kalau di rumah, saya tambahkan lagi sayuran untuk memastikan ya, jumlah sayuran dan juga makanan yang tinggi serat ni mencukupi dalam keperluan tenaga saya ya. Dan snack pagi ni pun tak ada masalah kalau kita tak ada apa-apa, maksudnya kita bukan terlalu bicik ya, tak boleh makan, maksudnya tak boleh makan, ada apa manis tak boleh makan langsung ya. Boleh, tetapi tidak kerap dan dalam kuantiti yang disarankan ya. Kalau kita katakan 150 kilokalori, bermaksud kita makan dalam 2 potong yang kecil ya, untuk memastikan kalori yang telah ditetapkan. Manakala makan tengah hari masih lagi menggunakan konsep suku separuh, dan saya pasti semua orang dapat memastikan keperluan tersebut tercapai. Cuma saya harap kuantiti karbohidrat iaitu nasi tu dapat kurangkanlah mengikut kepada saranan suku-suku separuh. Dan snack petang ni contohnya kita boleh ambil macam kalau nak lebih bagus ya, kurangkan makanan yang bergoreng, contohnya kita ambil popiah basah ya, dan sebagainya ya. Dan makan malam ya, makan nasi, ataupun kita kalau nak dapat lebih serat yang baik, nasi tersebut kita boleh tukarkan kepada beras perak. Ataupun kalau sebab bila pesakit saya jumpa dekat klinik kan, selalu bagi tahu doktor susah sangat saya nak makan beras perak. Kita akan mula sikit demi sedikit, tapi kalau susah, kalau ada orang berkemampuan, boleh tukar kepada beras basmati ataupun parboiled rice, sebab dia punya indeks glycemic dia agak rendah, yang mana dia membantu glukosa yang dihasilkan daripada pencernaan nasi tersebut tidak berada terlalu lama di dalam darah ya. Itu salah satu cara lah, tapi yang lagi bagus kalau kita dapat tukar secara total lah ya. Dan untuk makan malam dan makan tengah hari ni tak semestinya kita perlu makan secara makanan ruci kita sahaja iaitu nasi. Kita boleh pelbagaikan, sebab kita awal tadi saya dah terangkan ya, kumpulan bijirin bukan daripada nasi, daripada beras, tapi kita boleh tukarkan dia kepada contohnya roti, pasta, mie dan sebagainya, ataupun ubi-ubian ya. Itu salah satu cara untuk kita pelbagaikan hidangan kita seharian ya. Okey, katakanlah ya, macam saya makan cuma 3 kali hidangan utama, yang mana saya tak ambil langsung snack ya. Yang saya perlukan adalah 1,800 kilokalori, bermaksud saya boleh agihkan 1,800, contohnya untuk sarapan saya masih kekalkan 500 kilokalori, dan saya akan ada lebih kurang dalam 1,300 kilokalori ya. So 1,300 kilokalori kita agihkan secara setara. Untuk makan tengah hari saya lebihkan lebih kurang dalam
700 yang makan malam. Sebab biasa makan malam kurang, so saya kurangkan kepada 600. Jadi total untuk 3 hidangan utama tersebut bagi keperluan tenaga 1,800 lebih kurang yang begitulah yang saya akan agihkan ya. So itu adalah cara untuk kita agihkan keperluan tenaga ya. Baik. Okay. Dan paling utama ya bagi saya dan juga peserta yang lainnya, bukan pengurusan pemakanan yang sihat, kombinasi yang paling baik bukan saja kita mengamalkan ataupun kita membuat pengambilan makanan sahaja, kita perlu selaraskan ataupun kita perlu combine, kita ada kombinasi dengan melakukan aktiviti fizikal ataupun senaman. Yang paling berkesan ialah kita dapat membuat aktiviti tersebut secara konsisten. Kalau ikutkan saranan ya WHO, dalam seminggu jumlah yang diperlukan untuk kita melakukan aktiviti lebih kurang 150 minit seminggu ya. Tetapi adalah lebih bagus kita dapat untuk setiap hari tu kita kekalkan ataupun kita tingkatkan secara berperingkat daripada mungkin 30 ke 60, 60 ke 90 minit sehari, dan dia boleh mencukupi untuk seminggu lebih daripada 150 minit. Ataupun kalau kita nak mudah ya, kalau nak lihat, sebab kebanyakannya individu ataupun individu ataupun kita kata masyarakat kita ni dah banyak ya, ada smartwatch ataupun ada smartphone yang boleh mengira ya langkah kita ya. So itu salah satu cara lah. So saranan yang paling baik adalah 10,000 langkah sehari. 10,000 langkah sehari tu cuma dapat mengekalkan berat badan ya. Kalau kita nak pastikan penurunan berat badan, kena perlu lebih daripada 10,000 langkah yang disarankan ya. Ini merupakan piramid aktiviti fizikal ya. Kalau kita buat aktiviti rumah pun boleh ada pembakaran kalori ya, tetapi sangat sedikit ya. Macam turun naik tangga, mop rumah ya, berkebun ataupun berjalan kaki ya, daripada tempat parking ke tempat kerja, itu juga ada pembakaran kalori, tetapi sangat sikit ya berbanding dengan ataupun untuk kita bakar kalori yang kita makan ya. Dan kita sarankan kalau bagus kalau kita dapat melakukan aktiviti berintensiti, contohnya brisk walking ya, jalan ringan ataupun berjalan cepat, berbasikal, adalah disarankan 30 minit sehari, ataupun kita berlari di treadmill, ataupun kita ada step kan sekarang ni. Kalau kita tengok, saya pun kat rumah memang ada step ya, yang dekat Shopee pun memang murah lah yang boleh kita gunakan. Kita pastikan kita buat step tu dalam tempoh 30 minit. Kalau tak, susah sangat nak buat 30 minit secara continuous, secara berterusan. Kita buatlah pagi kita buat 10 minit, lepas tu nanti bila dah lepas masak tu nanti lepas tengah hari buat 10 minit, petang 10 minit, ataupun kita lebihkan kepada 20 minit. InsyaAllah ya, dalam tempoh sehari kita akan dapat total menjalankan aktiviti lebih kurang 30 minit ya. Itu adalah salah satu cara lah macam mana kita boleh memulakan aktiviti. Sebab kalau dekat klinik saya aman susah doktor, saya tak ada masa lah, macam-macam ya. So itu saranan yang paling mudah untuk kita mula. Jangan kalau boleh dapatkan support daripada yang lain lah, sebab kalau tak ada support pun susah juga kan. Right. And then yang kita perlu hadkannya adalah aktiviti yang sedentary, cuma duduk saja, main komputer dan sebagainya ya. Okay. Okay, untuk ini saya rasa slide saya yang terakhir ya, untuk pesanan ya, untuk diri saya sendiri juga ya, dan kepada semua yang sudi ya sama-sama berkongsi pada hari ini. Yang paling penting ya, perubahan pengambilan makanan dan juga
keseluruhan gaya hidup kita ya yang sihat ni ya dapat ya membantu mengurangkan risiko menghadapi penyakit kronik serta untuk mencegah perkembangan dan pengulangan kanser ya. Itu sangat penting. Small step is better than nothing ya. Okay, terima kasih semua yang kalau ada apa-apa soalan boleh diajukanlah, dan di samping tu juga kita akan ada satu tayangan video ya untuk penyediaan snack sihat akan dipaparkan oleh puan moderator kita ya, Puan Aida, dan video tersebut telah dilakukan bersama pasukan saya lah di HPUPM Jabatan Dietetik oleh dietitian saya dan juga chef daripada Mas Awana ya. Mas Awana ni merupakan caterer yang menyediakan, sebab dapur di HPUPM ni adalah outsource ya, kita panggil syarikat luar untuk menyediakan makanan normal dan juga terapeutik kepada pesakit di HPUPM ya. So syarikat Mas Awana lah yang telah berjaya untuk menyediakan makanan tersebut di HPUPM. Itu sahaja, nanti kita lihat pada soalan ya, dan terima kasih ya kepada semua yang mendengar, dan saya harap ya pengkongsian saya pada pagi ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu untuk kita lakukan dan kita titipkan dalam kehidupan aktiviti harian kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okay, jadi bersama-sama kami lagi hari ini. Sebelum tu izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Jazlina Syahrul. Saya merupakan salah seorang pegawai dietetik di Hospital Pengajar UPM. Okey, jadi hari ini saya berada di dapur Hospital Pengajar UPM. Kami bawakan khas kepada anda. Kita nak masak-masak sikit hari ni. Okay, so kita live dari dapur Hospital Pengajar UPM. Jadi just pengenalan lah kepada semua. Di dapur hospital ni actually biasa kita dengar tentang makanan di hospital kan. Jadi sebenarnya di dapur hospital fungsi antara selain daripada kita memberi makanan kepada pesakit, kita juga menyediakan terapeutik diet lah ataupun makanan yang khas untuk pesakit-pesakit kita yang berlainan kondisi. Okay, jadi hari ni kita nak share sikit lah, kita nak masak-masak sikit hari ni yang bersempena dengan hari kanser kan. Okay, jadi bersama dengan saya kita bawakan khas daripada dapur kami, kami punya chef. Okay, so kita berkenalan dulu dengan chef kita hari ni. Assalamualaikum, nama saya Nurhaz Fiza, panggil saya Fiza saja. Okay, so chef kita adalah namanya Chef Fiza. Okay, so Chef Fiza, hari ni kita nak masak apa ni chef? Hari ni kita buat Vietnam spring roll. Vietnam spring roll. Okay, so kalau kita tengok ni meriah ya, bahan-bahan ada macam-macam warna. Warna oranye ada, warna hijau ada. Okay, so chef, kalau kita tengok dari segi bahan-bahan ni, boleh chef kenalkan sikit apa antara ingredient ataupun bahan-bahan untuk Vietnamese spring roll ni? Okay, bahan utama dia kena ada spring roll lah. And then air. Ini suun. Daun salad. Di sini ada mint dengan coriander, dan ada basil, timun Japanese, carrot, ayam dan udang dan telur. Okay, so kita dah ada, chef dah kenalkan tadi antara bahan-bahan dia banyak kita kata berwarna-warni lah. Okay, so sekarang chef nak start dah ke? Kita nak buat spring roll ni dah? Okay, boleh? Alright, boleh. Okay, so kita teruskan chef. So sambil tu kita borak-borak lah. So sekarang ni chef nak ambil spring roll. Okay, mungkin chef, saya ada nampak dua jenis spring roll. So mungkin chef boleh terangkan sikit. Kita ada brown dan kita ada white. Dan brown ni yang kira untuk kesihatan ni pakai yang ni lah.
kita hari ni kalau kita tengok ini, wah, nampak sangat-sangat menyelerakan Okay, so bolehlah hias dengan apa kita kata bijan kan. Nak letak hiasan sikit lah, lagi berselera lah. Okay, alright. Okay, jadi okay, so setakat itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Jadi saya rasa Vietnamese spring roll ni dia satunya dia sihat sebab banyak kita kata kita nampak berwarna-warni lah. Dan nak sediakan pun tak adalah lama kan. Ah, 15 minit je Pak kata Syah tadi. Dan topik je. Kami sedikit sebanyak hari ini dapat memberi manfaat kepada semua penonton lah. Terima kasih. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Okay. Itu tadi resepi Vietnamese spring roll daripada tim sesi soal jawab. Boleh kemukakan soalan di ruangan chat. Mak Aida, boleh saya baca, saya teruskan dengan soalan, jawab soalan. Okay, silakan Doktor. Maaf kita ada technical issue dekat wajah Aida. Okey, betul. Okey, saya teruskan ya, Mak Aida. Legend okey kan? Semua okey kan? Saya baca, saya jawab melalui chat dahulu ya. Lepas tu nanti saya tambah beberapa soalan yang telah dikumpulkan oleh Puan Aida dan juga Dr. Nazira ya. Sebelum sesi perkongsian kita tadi. Daripada salah seorang peserta, saya baru dijangkiti COVID-19, nak tanya macam mana nak dapatkan tahap kesihatan yang asal, apakah cara doktor dari segi pengambilan makanan memandangkan saya sekarang mudah munggah dan letih. Terima kasih yang bertanya, dan saya juga salah seorang daripada saya dan juga keluarga juga telah baru sahaja ya mendapat dijangkiti COVID-19 ya dalam 3 minggu yang lepas. 3 minggu yang lepas, memang terdapat sedikit perbezaan lah ya dari segi saya yang paling teruk lah. Saya rasa post COVID saya batuk yang sangat teruk, mengah lah ya, dan telah cuba untuk mendapatkan rujukan kepada pakar respiratory lah, sebab masih lagi terasa nak kata lemah tak lemah, tapi sangat mengganggu lah, terutamanya dari segi rasa macam something dekat kerompong ya. Tapi dari segi pengambilan makanan masih lagi ya Puan pakai kaedah perkongsian yang saya telah kongsikan tadi. Kita masih menggunakan konsep suku-suku separuh ya, menggunakan tangan sebagai panduan kita lebihkan sayur-sayuran di dalam hidangan kita, kurangkan makanan yang berlemak, kurangkan makanan yang mengandung kandungan gula dan garam ya, dan yang pasti jangan lupa ya, lakukan juga aktiviti. Kalau katakan masih lagi keadaan lemah ataupun mengah, kita cuba secara yang sangat slow ya, tetapi ada aktiviti dilakukan ya. Right. Kemudian satu lagi soalan daripada Puan, saya harap jawapan saya dapat memenuhi ya soalan tersebut ya, dapat membantu ya. Kemudian soalan daripada Puan
Syalidawati ya, siapa ya, itu hidangan snack malam ya selepas makan malam untuk ibu hamil ya. Kalau untuk ibu hamil, kalau boleh kita perlukan topik yang khusus ya untuk ibu hamil, sebab ibu hamil ni ada pelbagai apa orang kata saranan yang sangat diperlukan, bukan saja dari segi pemakanan sihat tetapi perlu mendapat cukup vitamin dan mineral, contohnya daripada asid folik ya dan sebagainya. Dan siapa tak ada masalah kalau katakan ibu yang hamil tu pada peringkat awal kehamilan ataupun sebelum kehamilan berada dalam kategori yang normal, berat badan yang normal, dan dalam tempoh kehamilan setiap peningkatan berat badan dalam saranan yang telah ditetapkan, pengambilannya adalah lebih kurang dalam 2,200 kilokalori ataupun 2,500 kalori ya, seperti yang disarankan. Tetapi kalau ibu hamil mempunyai penyakit kronik ya, yang perlu mendapat rujukan kepada pakar perubatan ataupun dietitian, terutamanya yang mengidap diabetes ya, dan saya pasti semua yang pernah dengar ya GDM ya, gestational diabetic mellitus, dan juga mungkin ada kita panggil dia pre-eclampsia ya. So ada beberapa saranan ataupun kita panggil pemakanan khusus kepada ibu hamil, tak boleh dibincangkan, bukan tak boleh, sukar untuk dibincangkan secara general ataupun secara umum. Sangat pentingnya untuk saya ibu hamil tu mendapatkan nasihat pemakanan kepada dietitian, yang mana dia akan dapat panduan yang sangat khusus berdasarkan berat badan, berdasarkan kehamilan tersebut dan juga keadaan ibu tersebut ya dalam tempoh kehamilan ya. Okey, kemudian satu lagi daripada saya juga dapat soalan ya daripada yang telah dikumpul ya daripada Puan Aida. Yang paling penting yang saya nampak paling ni tentang apakah jenis-jenis gula dan juga perbezaan kesannya pada kesihatan ya. Dan umum tahu ya, bukan saja kita gula yang terdapat di pasaran ya. Kita tahu kita ada gula pasir ataupun kita panggil granulated sugar ya, gula pasir yang terdiri pada gula halus, gula kester ataupun kita panggil gula kasar ya, gula pasir kasar, gula pasir halus, gula kester ya, dan kita ada juga pelbagai jenis gula merah, gula apung, gula perang ya. Dan apakah perbezaan bagi jenis-jenis gulanya adalah dari segi proses penghasilan gula dan juga sumber gula tersebut. Dan bagi kita di Malaysia ya, gula pasir kita kebanyakannya hasil daripada daripada tebu ya. So kita punya ni banyak daripada gula tebu ya. Dan ada juga yang gula nira dan sebagainya, dan gula yang digunakan mengikut kesesuaian kegunaan. Contohnya kalau kita nak buat bakery, biasanya kita akan gunakan gula kester dan sebagainya ataupun gula halus ya. So itu adalah perbezaannya, jenis dan juga kaedah penggunaan dan juga daripada sumber tersebut ya. Kalau dan proses kejadian gula tersebut, itulah yang membezakan setiap gula yang terdapat di pasaran dan juga di rumah kita ya. Dari segi nutrisi ya, kalau kita sentuh mengenai nutrisi tentang gula tersebut, sebenarnya tak ada perbezaan yang sangat signifikan, semua sama, terutamanya kandungan kalori ya. Kita kata sebab kalau kita lihat untuk trend masa kini ya, ramai lebih menitik beratkan pengambilan gula perang berbanding gula pasir, sebab maklumat yang diterima ataupun maklumat yang disampaikan mengatakan bahawa gula perang ni lebih baik daripada gula pasir, gula putih biasa ya. Sebenarnya daripada segi nutrisi tak ada perbezaan, kalori dia adalah sama ya. Contohnya kalau kita katakan satu serving ataupun satu pertukaran gula menghasilkan 65 kilokalori ya.
itu adalah satu pertukaran gula, sama ada gula daripada madu ke, daripada gula perang, gula pasir, gula apung, gula nira dan sebagainya, ataupun gula Melaka, semua sama kalorinya. Beza yang saya cakap tadi, jenis, sumber dan proses penghasilan. Dan bezanya gula perang ni, cuma yang boleh kita katakan bahawa gula perang dia mendapat ataupun dia dihasilkan daripada proses molasses. Ya, molasses ni, yang mana molasses ni dapat menguatkan ataupun kandungan mineral dan mineral dan vitamin tu ada sikit tinggi daripada gula lain, ya. Tetapi secara signifikan, ya, kalau saya katakan kalau macam tu baik makan gula perang, sebabnya gula perang ni banyak, ya, tapi kandungannya walaupun ada tetapi sangat sedikit yang memberikan kesan yang sangat signifikan kepada kesihatan kita, ya. Walau macam mana sekalipun perlu elakkan jugalah kuantiti yang banyak di dalam penyediaan dan juga penggunaan seharian kita, ya, walaupun gula perang ke, ataupun gula putih, ya. Bila kita kata gula perang okey, jadi ada vitamin, ada mineral, dan jadi bolehlah kita ambil banyak, ya. So itu adalah konsep yang kurang tepatlah untuk kita guna pakai dalam pengambilan makanan kita, ya. Right. Yang daripada chat, okey. Daripada daripada Puan Fariza, ya, stevia dan bentuk cecair sesuai untuk ganti gula putih. Ya, betul, ya. Stevia ni merupakan, kita panggil pemanis tiruan, ya. Kalau di pasaran gula tiruan selalunya dalam, kita kan pernah tengok Paul Sweet semua tu kan, itu pemanis tiruan, ya. Pemanis tiruan ni contohnya yang adalah aspartat, ya. Kalau kita ikut by brand, contohnya Paul Sweet, ada satu lagi brand lagi, ya. Itu dia kalau lihat daripada kajian saintifik sangat membantu, ya, bagi golongan ataupun individu yang mengalami keadaan kencing manis untuk mengurangkan pengambilan gula. Dan pemanis tiruan tersebut juga mengandungi kurang ataupun zero kalori, ya. Boleh diambil tapi dalam kuantiti yang disarankan dan selamat telah dibuktikan oleh FDA. Manakala untuk stevia, ya, stevia ni lagi bagus, tetapi pastikan, ya, pengambilan stevia ni telah mendapat mendapat COP ataupun kita kata selamat, ya, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, daripada bahagian farmaseutika. Sebab ada saya rasa 2 tahun yang lepas ke atau setahun yang lepas ada viral, ya, mengenai stevia fake, yang tiru, ya. So pastikan, ya, untuk ambil stevia, cari stevia yang betul, yang telah disahkan keselamatan dan maklumat yang telah ditetapkan, ya, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan stevia ni dia bagus sebab dia tak ada kalori, dan yang baiknya stevia ni dia dapat daripada daun, ya. Hasil tumbuh-tumbuhan, dan dia membantu terutama individu diabetik untuk ada rasa manis dalam setiap hidangan tapi tak ada kalori, tak ada orang kata unsur ataupun kita kata komponen ataupun kumpulan karbohidrat yang ditukarkan pada glukosa. Sebab glukosa lah orang kata culprit ataupun yang menyebabkan gula dalam darah kita meningkat, ya. So stevia ni insya-Allah, dan stevia biasanya dalam bentuk cecair lah, drop, kita ambil dalam titisan, ya. Okey, satu lagi daripada Tu Leong, penggunaan nano sweetener teknologi. Okey, nano sweetener teknologi so far kalau ikutkan secara umum, ya, ini saya sebab saya tak buat pengkajian secara khusus, ini secara umum, ya, nano ni, sweetener teknologi ni mungkin sangat bagus sebab dia menghasilkan proses sehingga menghilangkan semua kalori dan sebagainya, tetapi masih mengekalkan komponen, contohnya vitamin, mineral dan juga antioksidan, ya. So
mungkin satu masa nanti nano sweetener teknologi ni akan berkembang ya, yang boleh membantu golongan yang menghadapi penyakit-penyakit kronik dalam pengambilan makanan supaya dia menyurus kepada pemakanan sihat ya. Yang tu saya boleh bantulah ya. Yang lain mungkin nanti saya akan dapatkan yang lebih spesifik sebab saya cuma tahu secara menyeluruh, tidak lebih mengkhusus dalam bidang tersebut ya. Okay. Saya harap menjawab soalannya tu. And then Puan Fariza, berapa banyak serat dalam bila makan rasa banyak angin, bagaimana nak kurangkan angin tapi maintain high fiber intake juga. Okey, right, itu soalan yang sangat bagus yang Puan Fariza, sebab serat ni dia ada dua ya, serat kita panggil insoluble dan soluble. Soluble maksudnya larut dan tidak larut ya. Serat biasanya benefit ataupun fungsi utama serat adalah untuk mengurangkan gula dalam darah, mengurangkan lipid ataupun kolesterol dalam darah, dan yang paling penting adalah memberi rasa kenyang ya, untuk individu kalau mengambil makanan dalam kuantiti yang banyak ya. Tetapi ada juga serat yang boleh menyebabkan kita kata bloated ataupun constipation, dan tapi daripada segi kajian ya, agak tidak signifikan ataupun kurang memberikan memberikan kesan kepada individu untuk kita katakan angin ya. Angin sebenarnya secara saintifik tu dia sebenarnya bukan angin tu terus daripada bahan tau. Kalau kita lihat pada pakar perubatan, dia akan mengatakan bahawa angin tu lain, tetapi biasanya kita akan kata sembelit ke ataupun kita panggil bloated ya, dan tidak secara signifikan ataupun tidak secara relevan yang mengatakan bila makan makanan yang tinggi serat boleh menyebabkan angin dalam badan ya. Okey, satu lagi boleh ya Puan Fariza, saya harap saya dapat menjawab soalan tersebut. Okey, kemudian soalan daripada Puan Sakinah ya, daripada atas saya lupa tadi. Okey, Puan Sakinah ya, tentang minyak zaitun ya, adakah sesuai untuk masakan. Okey, minyak zaitun secara umumnya kegunaan minyak zaitun sebenarnya adalah untuk kita buat dressing, tetapi boleh juga untuk kita gunakan dalam masakan ya. Masakan tu maksudnya kita masaklah, kita menggunakan api untuk memasak, tetapi minyak zaitun tidak sesuai ya, saya ulang balik, tidak sesuai untuk digunakan untuk memasak kita panggil bergoreng ya, yang menggunakan penggunaan ataupun amount yang sangat banyak ya. Contohnya nak goreng ayam, tak sesuai untuk buat minyak zaitun ya. Zaitun cuma untuk menumis sahaja, bermaksud kita menggunakan jumlah yang sedikit di dalam masakan kita untuk kita masak hidangan tersebut ya. Dan kita pastikan bahawa biasanya minyak zaitun minyak zaitun ni untuk menumis sahaja ya, sebab proses kita panggil hydrogenesis dia adalah dia punya takat takat bakar ya, saya lupa ayat dia punya tu, takat bakar ataupun takat something adalah rendah berbanding dengan minyak kelapa sawit. Disebabkan itulah minyak kelapa sawit sangat sesuai untuk kita buat deep fry berbanding dengan minyak zaitun ya. Kalau nak guna minyak zaitun, pastikan hanya untuk menumis saja. Dan satu lagi, takat bakar ke takat panas dia, takat bakar, takat panas dia tinggi ke rendah. Dan di samping tu juga kalau kita gunakan minyak zaitun ni, kita buat deep fry, bergoreng secara bergoreng, dia akan menyerap ya, makanan tu akan menyerap minyak tu terlalu banyak ya, so akan menyebabkan kuantiti lemak tu akan meningkat lah ya, kandungan lemak dalam makanan tu akan meningkat berbanding dengan yang lain ya. Okey, saya harap saya menjawab soalan Puan Sakinah. Okey, saya rasa itu okey. Apa pemakanan yang sesuai pada Fahidah? Pemakanan sesuai ketika sedang menjalani rawatan kemoterapi ya. Yang tu okey, kejap ya. Yang tu saya ada ya, makanan yang perlu makanan yang kurang untuk kemoterapi. Okey, kalau kemoterapi kita tahu kemoterapi adalah rawatan yang menggunakan ubat-ubatan ya, untuk sama ada untuk mengecutkan ataupun membuang terus
sel kanser ya, tetapi penggunaan ubatan tu iaitu kemoterapi tu akan juga menyebabkan sel hidup kita yang sihat mungkin akan musnah ya. Makanan yang kebiasaannya untuk pesakit kanser yang menjalani kemoterapi yang biasa terdapat di klinik ataupun di hospital ataupun yang saya jumpa, apa yang kami tekankan ya, dietitian tekankan ataupun saranan yang kami sarankan kepada pesakit tersebut adalah untuk mengurangkan side effect ataupun kesan sampingan semasa menjalani kemoterapi ya. Bila dia menjalani kemoterapi, mengikut kajian saintifik ya, lebih daripada 5% pada pesakit kanser akan mengalami keadaan yang lemah. Yang kedua, kesan yang kedua adalah kurang selera makan ya. Bila kurang selera makan, dia akan menyebabkan pengambilan makanan akan berkurangan. Jadi kadar status pemakanan dia akan jadi tak baguslah ya. Bila keadaan status pemakanan ataupun status kesihatan dia kurang baik, dia akan menyebabkan orang kata penjagaan dan juga maknanya individu tu senang untuk mendapat komplikasi ya. Terutamanya kalau komplikasi mungkin dia mungkin rawatan yang diterima tu tak dapat lebih berkesan lah, sebab bukan sahaja dia jadi teruk disebabkan oleh kesan kemoterapi, tetapi disebabkan oleh kanser tersebut ya. Dan selalunya individu tu akan menjadi mal pemakanan ataupun kita panggil malnutrition atau malnourished ya. Dan selalunya untuk individu yang menjalani kemoterapi, objektif utama adalah mengekalkan status pemakanan, status kesihatan. Yang keduanya kami sarankan adalah yang tinggi kalori dan tinggi protein ya. Maksudnya kita galakkan makan dengan seimbang pun boleh, dan lebihkan makanan yang tinggi kalori dan protein. Sekiranya individu tu tak mampu, pesakit tak mampu, kami akan suplementkan dengan apa orang kata tu susu yang khusus, contohnya macam brosur ya, untuk membantu pesakit tersebut mencapai keperluan tenaga yang mencukupi ya. Kalau memang dalam kemoterapi biasanya kadar ataupun keperluan tenaga dia sangat tinggi, dan objektif utama tingkatkan protein, tingkatkan tenaga. Bagaimana kita galakkan makanan yang tinggi, yang dense food, dan juga apa yang dia boleh makan, dan ada jugalah bergantung kepada kesan sampingan yang dihadapi. Kalau dia ada ulcer, macam mana kita nak elak ulcer tu, tetapi ambil makanan yang mencukupi. Dan yang terakhirnya adalah untuk individu yang menjalani kemoterapi, kalau masih kurang mampu ya, ataupun kita lihat keperluan tenaga dia masih kurang, inadequate, kita akan bantu dia untuk pengambilan susu yang susu. Puan Aida, soalan tersebut. Okey. Kemudian soalan daripada peserta pemakanan sihat, tak ada nama bagaimana boleh penggunaan minyak jagung dan canola dan dalam masakan. Okey. Sama jugalah minyak jagung dan canola dalam masakan, sebab dia merupakan jenis lemak tidak tepu ya. Bermaksud dia tinggi kandungan FUFA dan MUFA ya. Kalau MUFA daripada olive oil, kalau minyak jagung dan canola adalah FUFA. Kalau olive oil ni bukan sahaja dia bagus, kita panggil lemak baik lah bukan sahaja yang tidak tepu, tetapi olive oil ni juga dia tinggi omega 3 ya, yang sangat baguslah untuk pencegahan penyakit. Dan minyak jagung serta canola ni sangat bagus kalau kita hanya menumis ya, bukan untuk deep fried ya. Kalau nak deep fried, macam yang saya sarankan tadi, yang saya kongsikan, kita buat blended oil, iaitu nisbah antara lemak tidak tepu dengan lemak tepu tu adalah sama. Contohnya kita ambil satu cawan, kita buat sendirilah ya. Kalau nak beli di luar pun, di pasaran tak ada masalah, memang ada, memang dijual.
kalau saya tak salah namanya Smart Oil, Smart Oil. Kalau boleh buat sendiri lebih murah dan sangat baguslah. Kita gunakan nisbah 1:1. Contohnya 1 cawan minyak kelapa sawit dengan 1 cawan minyak jagung, ya. Itu yang kita boleh gunakan untuk gorengan, masakan gorengan, ya. Dan dia membantu juga supaya kandungan lemak dalam masakan tu dapat dikurangkan, ya. Saya harap dapat membantu, ya.